Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Cina Sami, Berita Pagi. Pelarasan tarif air bagi pengguna domestik di Semenanjung dan Labuan bakal laksana bermula 1 Februari ini. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), pelarasan tarif itu bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan air. Keputusan itu juga hasil persetujuan semua Menteri Besar dan Ketua Menteri dalam Majlis Air Negara. Pelarasan melibatkan kenaikan purata 22 sen bagi setiap 1 meter padu atau 1,000 liter air yang digunakan dan kadar itu masih rendah. Malah tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu. Ia dijangka melibatkan kenaikan charge bil dalam julat antara RM1.60 hingga RM8 bagi setiap kediaman atau 5 hingga 27 sen sehari bagi penggunaan sebanyak 20 meter padu sebulan. Pelarasan tarif air tidak boleh ditangguhkan kerana akan menjejaskan kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang, sekaligus memberi impak terhadap kualiti perkhidmatan bekalan yang dinikmati rakyat. Pelaksanaan penyelarasan tarif air itu juga berdasarkan keperluan serta permintaan kerajaan negeri. Melaluinya, operator air akan lebih bersedia untuk membuat pelaburan berterusan bagi membangunkan infrastruktur sistem bekalan air. Antaranya untuk pembinaan atau menaik taraf loji rawatan air, membuat penggantian paip usang dan melaksanakan penyelenggaraan secara berkala. Bagi meminimumkan impak kenaikan ke atas bil air bulanan rakyat, operator bekalan air di setiap negeri disaran meneruskan inisiatif sedia ada dengan memberi bantuan kepada pengguna domestik secara bersasar, termasuk pemberian ribat kepada golongan B40. Pelarasan tarif air bagaimanapun masih tertakluk kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan ataupun menangguhkannya ke tarikh baru. Keperluan itu mengambil kira pembekal perkhidmatan bekalan air yang majoriti dikawal selia oleh kerajaan negeri. SPAN tetap bertanggungjawab memastikan kemampuan pihak operator untuk melestarikan perkhidmatan berkenaan. Justru keputusan akhir pelaksanaan tarif air memerlukan komitmen negeri-negeri berkaitan. SPAN bagaimanapun boleh membatalkan lesen dan mengambil alih operasi operator berkenaan berdasarkan Akta 655, Seksyen 113 dan Seksyen 114. Tindakan itu sekiranya keengganan meleraskan tarif berkenaan boleh membawa kepada pencapaian prestasi buruk di pihak operator, selain tidak mencapai sasaran KPI ditetapkan. Tarif air di Terengganu perlu diselaraskan semula bagi mengelakkan syarikat air Terengganu Sdn Bhd 1 berdepan kedudukan kewangan yang lemah. Penyelarasan tarif itu penting dilaksanakan kerana 1. Kini berdepan peningkatan kos operasi pemprosesan dan pembekalan air terawat yang sentiasa naik setiap tahun. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Hanafi Ahmad ketika dihubungi berkata langkah itu wajar kerana sejak ditubuhkan tiada permohonan kadar tarif baru pernah dibuat kepada SPAN maupun kementerian berkaitan. Kadar tarif domestik tidak pernah berubah sejak 26 tahun yang lalu, iaitu bermula 1997 sehingga 2023. Satu membelanjakan 180 juta setahun bagi kos operasi untuk mengabstrak, memproses serta membekalkan air terawat kepada pengguna di Terengganu. Dalam pada itu, Pahang akan melaksanakan kenaikan kadar tarif air selaras usaha kerajaan menstruktur semula industri perkhidmatan bekalan air negara mulai Februari ini. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata pelarasan itu dilihat tepat pada masa kerana Pahang negeri paling lama tidak menaikkan tarif air sejak Januari 1983. Di Pahang ni 40 tahun kita tak naik tarif air. Sekarang ni 37 sen 20 meter padu dan diumumkan naik 78 sen 20 meter padu, dan insyaAllah kita akan melihat kenaikan tarif ini di mana kemungkinan kita akan memberi sedikit orang kata subsidi ataupun bantuan kepada kumpulan B40 yang terlibat. Sekarang kerana ini sedang masih dikaji dan dipalusi.
Baik, Perdana Menteri bersama 31 barisan ahli kabinet menghadiri program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Madani 2024. Program 2 hari itu turut dihadiri 15 jemputan khas. Pelaksananya selaras hasrat Perdana Menteri untuk menyampaikan mandat kepada semua anggota Jemaah Menteri dan kepimpinan tertinggi perkhidmatan awam mengenai hala tuju serta strategi kerajaan sepanjang tahun ini. Selain bagi jangka sederhana dan panjang. Program turut membawa beberapa sesi wacana serta forum yang melibatkan pakar daripada sektor awam dan swasta, industri selain organisasi antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri memulakan kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres sebagai menyuarakan aspirasi rakyat Malaysia menuntut keadilan dan keamanan di Palestin. Kementerian Komunikasi memaklumkan kempen itu turut disertai barisan Jemaah Menteri yang menandatangani poskad tersebut. Pengantaran pertama poskad khas itu dibuat melalui Wakil Tetap Malaysia ke PBB. Ia bagi menekankan peri pentingnya satu saluran diwujudkan untuk membolehkan rakyat Malaysia menyalurkan pandangan kepada PBB dalam memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Poskad boleh dibeli secara dalam talian atau di semua pejabat pos pada harga RM2 sekeping. Jumlah penduduk terjejas banjir di 3 negeri adalah seramai 275 orang. Di Sabah, 74 penduduk dipindahkan ke 2 PPS. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas seramai 110 orang. Ia susulan pembukaan Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Bukit Imam, Rompin. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Pahang, PPS Terbabit menempatkan 9 orang penduduk terdiri daripada 2 keluarga terjejas. Sementara itu, 101 penduduk daripada 34 keluarga masih berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Leban Condong, Rompin. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran hujan berterusan tak waspada dijangka berlaku di Pahang hingga 20 Januari. Antara daerah terlibat adalah Kuantan, Pekan dan Rompin. 3 pusat pemindahan sementara PPS masih aktif di 2 daerah di Johor iaitu di Segamat dan juga Batu Pahat. Jumlah penduduk terjejas direkodkan pula 91 orang daripada 26 keluarga. 2 PPS kekal beroperasi di Segamat melibatkan 65 penduduk terjejas banjir. 43 daripadanya melindung di PPS Balaraya Kampung Batu Badak dan 22 lagi di PPS Dewan Komuniti Kampung Tasik. Manakala di Batu Pahat, PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Kuari menempatkan 15 penduduk terjejas banjir. Sementara itu, Jalan Lingkaran Kahang dan Felda Kahang Barat di Keluang ditutup untuk semua kenderaan. Baik, berita pagi teruskan dengan edisi Sabah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.